maka Nabi SAW mengajarkan para sahabat mengajarkan murid-murid mereka, murid-murid mereka mengajarkan murid-murid mereka, sampai kepada guru-guru kita yang sanad mereka bersambung, dan begitulah keadaannya. Maka lahir daripada majlis tersebut majlis orang-orang yang beradab. Tetapi orang yang tidak ada sanad, orang yang tidak ada persambungan silsilah pengajian dia sebegitu, maka pengajian dia akan jadi kerah, akan jadi agak jumud. Kemudian dia akan memandang semua orang semua tak betul, yang betulnya dia saja. Jadi memandang umat Nabi Muhammad ni dengan pandangan yang sinis, seolah-olah ahli syurga ni kita saja, orang lain tak boleh masuk syurga. Jadi ini diambil daripada mana? Ni bukan diambil daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bermaksud ada keputusan ataupun ada terpotong sanadnya pada dalam pengajian tersebut. Mungkin ada di antara guru-gurunya yang di atas yang tidak berguru, dan akhirnya melahirkan murid-murid yang sebegitu. Jadi ini kena jaga, kena ambil perhatian. Kerana apa? Kerana seorang itu al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu dengan agama saudaranya. Sebab tu kata para ulama, an-nasu ma'adin, manusia ini adalah seumpama bahan galian yang diambil daripada tempat yang sama. Ada orang yang tempatnya zahab, tempatnya emas, maka dia akan duduk dengan kawanan emas. Ada orang yang tempatnya diambil daripada kawasan tempat yang buruk, itu tempat sampah dan sebagainya. Sebab tu ini disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa manusia ini mengikut kepada keadaannya masing-masing. Ada orang yang dia keras kerana diambil ketika mana kejadiannya tersebut diambil daripada tanah yang keras, maka sikapnya keras, hatinya keras. Ada orang yang diambil daripada tempat yang lembut, maka dia jadi lembut. Lembut di sini bukan maksudnya jadi pondan ke sebagainya, bukan gitu maksudnya. Tapi lembut di sini maksud hatinya lembut, orangnya sangat terkesan, maksudnya begitu. Jadi dia mengambil daripada mana? Daripada tempat asal kejadiannya. Maka an-nasu ma'adin, setiap manusia itu diambil daripada tempat mana dia diambil. Kalau kata kita ni diambil daripada tempat yang emas, tempat yang perak, maka insya-Allah kita akan berada bersama-sama dengan orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni daripada tempat emas dan perak. Maksudnya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu yang kita harapkan. Moga-moga Allah jadikan kita termasuk di kalangan kelompok tersebut. Tengok diri kita balik. Kalau orang cakap benda baik, agak-agak kita terima ataupun kita ni cepat membangkang. Ada orang bila kita cakap lah apa saja pun, terus dia stuck dalam hati dia, kata dia ni tak betul. Nah, dia letakkan kebencian yang macam tu. Dia tidak mau menerima kebenaran. Nah, sedangkan sepatutnya kebenaran ni diambil daripada siapa pun. Hatta kalau kata mereka mengeluarkan kebenaran sekalipun, kita akan mengikut kebenaran tadi. Cuma bila kita melihat dengan dalil, dengan pandangan para ulama dan sebagainya, apa yang mereka keluarkan tadi tidak jauh melainkan nafsu. Nafsu semata-mata. Jadi bila kita katakan bahawa yang kamu keluarkan tak betul, nah, maka mereka akan marah dan kemudian mereka akan cari kesalahan dan sebagainya, sehingga menyebabkan tidak ada titik pertemuan. Ini yang kita tidak mau. Dan sebab tu seorang tu kita kena ambil balik sikap sebagaimana para salihin, para ulama dulu, mereka bermuamalah, mereka berbincang, mereka berdebat dalam masalah ilmu sehingga menatijahkan perkara yang sangat baik. Kenapa ni? Kerana mereka mewarisi sifat Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksudnya. Walaupun ada perbezaan, akhirnya menemui persamaan, Ustaz, ya? Ya, betul. Kerana sikap terbuka. Ya, sifat terbuka dan sebagainya. Contoh, saya nak bagi contoh Imam Syafi'i. Contohnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Ibn Uyainah. Saya tak terlupa antara dua orang. Jadi bila Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Sufyan tentang masalah dibah ataupun masalah sertu kulit binatang. Mana kulit binatang yang jadi bangkai, boleh tak kalau kita gunakan bahan-bahan seperti taik burung merpati dan sebagainya, kemudian bila kata dah suci bersih elok, boleh tak digunakan kulit tersebut? Imam Syafi'i pada pandangan permulaan dia kata tidak boleh. Macam mana keadaan sekalipun ini kulit bangkai. Imam Sufyan mengatakan boleh. Maka akhirnya berlaku perbincangan, munazarah di antara Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Sufyan. Akhir perbincangan yang menjadi satu keajaiban, Al-Imam Syafi'i mengambil pandangan Imam Sufyan, Imam Sufyan mengambil pandangan Imam Syafi'i. Masya Allah. Ini orang panggil salamatus sadri, dada yang luas bidang, dan kemudian mereka ini mampu menerima pandangan orang lain walaupun pada mulanya bercanggah dengan pandangannya. Kerana dia melihat hujah yang Imam Sufyan keluarkan itu hujah yang sangat kuat. Manakala Imam Sufyan bila melihat hujah Al-Imam Syafi'i, dia kata ini hujah yang sangat kuat. Ini sikap ini kita kena ambil zaman sekarang. Tapi mereka berdebat dengan ilmu. Orang zaman sekarang dia nak berbincang, tapi dia asalnya tidak ada ilmu. Macam mana dia nak bincang macam Imam Sufyan? Jadi perbincangan Imam Sufyan dengan Imam Syafi'i berasaskan kepada ilmu yang mendalam.
Karena tu mereka boleh berbincang. Zaman sekarang dia tidak ada ilmu. Yang dia ada guru dia Syekhul Google dengan Syekh Twitter dan Facebook. Nah, kemudian hanya ilmu dia daripada Google, Yahoo, Wikipedia. Ini yang guru-guru yang telah memberikan ijazah kepada mereka. Dan kemudian dengan ijazah yang mereka dapat dengan komputer tersebut, terus mereka nak menghukum orang lain dengan tidak betul dan sebagainya. Sedangkan mereka juga copy paste ya. Mereka pun copy paste, ambil balik aja perkataan tadi. Kalau berbincang sebenarnya mereka tidak ada langsung minta maaf saya sebutkan, tidak ada langsung qimah ataupun nilai ilmu yang dibincangkan. Yang ada hanya nafsu, yang ada hanyalah sindiran, yang ada hanyalah sebagai benda yang tidak elok, sangka buruk dan sebagainya. Itu yang maksud. Baik, sekali lagi kita buka ruang untuk anda tembusi talian kita 0362051500. InsyaAllah kita raikan soalan-soalan daripada teman-teman kita dalam tajuk kita hari ini, mari mencuri. Kita merujuk kepada untuk mencuri akhlak, juga kebaikan yang ada pada orang-orang alim ataupun orang-orang yang baik lah. Tak semestinya orang alim saja, ramai juga orang orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang yang baik-baik Ustaz kan. Baik, kita juga nak raikan soalan dari rakan Facebook kita. Katanya Ustaz, bagaimana pula dengan mencuri dalam masa Ustaz? Mencuri masa kan, kadang-kadang kalau kita tengah kerja dan sebagainya, nak curi time sekejap nak solat duha contohnya Ustaz. Macam mana tu? Baik, ini mencuri masa ni adalah satu benda yang sangat orang panggil diambil perhatian oleh para ulama. Karena tu Al-Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala, guru kepada guru-guru kami, beliau menulis sebuah kitab yang tajuknya Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Maksudnya kedudukan, kepentingan masa di sisi para alim ulama. Ada di antara ulama yang diceritakan dalam kitab tersebut bahawa mereka mencuri masa sehingga kan waktu makan pun mereka curi. Maksudnya curi masa ni macam mana? Makan pun tidak dimakan dengan tangan. Disuap oleh adiknya selama 30 tahun. Waktu ketika makan malam, adik yang mensuapkan makanan ke mulut si abang, kerana abang sibuk menulis hadis Nabi SAW selama 30 tahun. Ini kerana apa ni? Kerana mereka memandang bahawa masa ini sangat dalam, sangat tinggi kedudukannya. Kerana tu Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini guru kepada Imam Sibawayh dalam ilmu nahwu. Imam Khalil, satu hari ada seorang lelaki datang nak bersembang dengan beliau. Bila nak bersembang dengan beliau, maka dia kata, amsikis syams hatta ukallimak. Kamu tahan dulu matahari sehingga aku bersembang dengan kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu boleh tahan masa saya bersembang dengan kamu dapat faedah, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau saya bersembang dengan kamu, masa saya akan berlalu. Masa tidak akan berhenti. Kalau kamu boleh berhentikan masa, maka saya akan bersembang dengan kamu. Maksudnya apa ni? Kerana masa ni sangat berharga. Sebab tu bila Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ditanya, waktu apakah yang paling dia rasa berat? Dia kata waktu makanlah yang paling berat sekali. Kerana waktu makan saya tidak boleh buat apa-apa, melainkan saya menumpukan pada makanan. Tapi saya tidak boleh baca kitab, saya tidak boleh menghafal pada waktu tersebut, saya tidak boleh murajaah. Jadi hidup mereka ni penuh dengan ilmu. Jadi kita nak curi masa tadi, curi masa untuk apa? Kita kena tengok balik. Adakah curi masa kita tadi untuk bersembang dengan kawan-kawan kita dengan bicara yang kosong, ataupun kita curi masa kita tadi seperti yang Kak sebut untuk solat duha, untuk melakukan ibadah kepada Allah, curi masa sekejap untuk zikir. Nampak tak? Guru saya Syekh Yusri hafizahullah taala, saya pernah lihat sekali ketika di klinik, dia pakar bedah. Jadi dia juga ulama hadis dan ulama tasawuf yang sangat hebat di Mesir. Waktu ketika mana dia nak anak saudara saya nak pergi bersunat dengan dia, waktu kecil lagi, umur dalam 2 bulan 3 bulan. Jadi waktu nak pergi berkhatan tu, Syekh saya waktu tu sementara nak tunggu anak saudara saya masuk tu, dia sempat lagi dengan zikir pada waktu tersebut. Kemudian saya duduk di situ, dia kata, nanti dulu saya tak boleh sembang lagi dengan kamu, saya nak habiskan dulu zikir ni, lepas ni saya akan sembang dengan kamu. Macam tu sekali maksudnya dia gunakan masa. Kerana apa? Kerana waktu hari tersebut sibuk. Jadi bila kita tengok suasana macam tu, kita tengok keadaan dia macam tu, Masya Allah, Tabarakallah, mereka ni waktunya berkat, waktunya selalu penuh dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bukan kita lah, maksudnya saya lah kan, kalau kata kita sekali duduk sekarang, kita kata awak, kita tak boleh nak zikir sehari selawat 1000 kali, kenapa kita tak boleh nak buat begitu? Kita saja duk fikir benda tu, padahal ada orang yang boleh buat, dia boleh bahagikan masa dia. Kenapa? Kerana dia curi masa tersebut dengan sangat baik. Kerana tu Nabi sebut, ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Apa dia? Yang pertama, as-sihhatu, kemudian yang kedua al-faragh. Kesihatan adalah waktu yang selalu orang lupa. Yang kedua, waktu lapang, waktu senggang dia tersebut, itu selalu orang lalai. Maka waktu inilah yang kita nak kena curi. Curi waktu kesihatan kita ni untuk melakukan kebaikan,
curi waktu senggang kita ni untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, kita raikan soalan dari rakan pendengar kita di waktu ini, insya-Allah bersama dengan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Teruskan bercakap dengan Ustaz. Ya, saya Haji Alif bersalam. Teruskan Haji Alif. Ya, ini teruskan Haji Alif. Kita saya sedikit pendapatlah kepada Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan pada awal kita dilarang berkawan dengan orang-orang yang tidak baik lah. Ya. Tadi. Kemudian ada satu pula hadis yang mengatakan apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah kamu tegah dengan tangan kamu, kemudian dengan lidah kamu, dan selemah-lemah iman dengan hati kamu. Jadi ini seolah-olah ada satu percanggahan Ustaz ya. Jadi kalau kita tengok seolah-olah kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik ini, seolah-olah kita mengabaikan mereka. Siapakah yang berani terjun ke lubuk-lubuk maksiat, ke mak-mak rempit yang ganas-ganas? Saya rasa ini satu pengabaian lah kalau kita ditafsirkan begitulah. Jadi di sini Ustaz ya, ada seolah-olah sedikit percanggahan. Adakah kita sebagai dai yang mengajak kita kebaikan ini kadang-kadang terkeliru Ustaz ya? Jadi Ustaz minta kita sedikit pencerahan lah supaya kita. Baik, terima kasih Haji. Okey, dengar di radio jawapannya ya. Baik. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji yang bertanya soalan yang sangat baik. Selalu soalan ini orang soalkan dan orang jadi keliru. Bila mana kita menyebutkan, para ulama menyebut tentang larangan ataupun orang panggil apa, saranan daripada mereka untuk kita tidak bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik, kerana ini akan terkesan dengan sangat kuat, dengan cepat, dan berkawan dengan orang-orang yang baik. Dengan sebaliknya, dakwah pula untuk kita ni bila melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa dhalika adha'aful iman. Jadi Tuan Haji, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah tentang dakwah. Dakwah berbeza dengan sahabat. Ini kena bezakan di antara dua istilah ni. Ini istilah dakwah, maksudnya kita pergi dekat dengan orang-orang yang akhlaknya agak sedikit kurang, dan kemungkinan kerana persekitarannya yang tidak baik dan pembesarannya ketika mana dia membesar tadi dengan keadaan yang tidak elok, maka ini dakwah. Dakwah tidak ada sempadan. Maka kita kena dekat dengan orang tersebut. Maksud dakwah di sini, kita pergi dekat dengan orang tadi dengan keadaan kita tidak terkesan sedikit pun dengan orang tersebut. Itu maksudnya. Berbeza dengan sahabat. Kita bersahabat bermaksud, apa maksud sahbun? Sohbah. Sohbah di sini maksudnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang baik, kita akan ikut. Yang tidak baik itu kadang-kadang sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan jauhkan. Ini baru sahabat. Ataupun kita akan terpengaruh dekat dengan dia, mukhalatah, bercampur gaul dengan dia, dengan keadaan kita orang panggil apa, sangat rapat dan sangat orang panggil sangat rapat dan apa dia lagi orang akrab dengan orang tersebut. Itu maksudnya. Jadi sahabat dengan dakwah berbeza. Jadi yang dibincangkan oleh kita pada hari ini adalah tentang persahabatan, tentang pergaulan. Sebab tu kata para ulama, jalisus salih ni adalah sesuatu yang sangat baik, yang satu yang patut untuk kita jaga dan kita kena pegang. Kerana ini antara sebab untuk kita mendapat kebaikan. Sebab tu kita kena memilih sahabat yang baik untuk kehidupan kita. Tapi dari segi dakwah, ini adalah sesuatu yang sangat dituntut untuk kita lakukan kepada siapa sekalipun, bukan hanya kepada orang yang tidak baik. Cuba tengok, Rasulullah tidak meninggalkan dakwah Nabi kepada golongan musyrikin. Tetapi yang menjadi sahabat Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi yang lain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengambil Abu Jahal sebagai sahabat. Tapi Abu Jahal adalah sebagai medium untuk Nabi mendakwahkan beliau. Moga-moga beliau menerima agama Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi kita kena ambil sikap tersebut. Kena ambil Nabi SAW sebagai panduan yang paling utama. Jadi Nabi ada sahabat Nabi. Nabi ada sahabat yang mana akan membantu perjuangan Rasulullah SAW dan kemudian akan menguatkan Rasulullah SAW. Manakala ada di kalangan ahli dakwah pula,
mad'u mereka pula adalah kelompok yang tertentu pada waktu tersebut. Jadi ini kita kena bezakan di antara dua tadi. Jadi tidak ada percanggahan di antara dakwah dengan persahabatan yang kita bincangkan pada hari ini. Cuma perlukan pemahaman je lah Ustaz, kena kan. faham, Macam saya katalah, kalau dakwah tu tidak ada sempadan, orang yang bagaimana pun kita pergi saja dengan tujuan untuk kita menyebarkan syiar Islam, dakwah itu sesuatu yang sangat baik. Baik, kita raikan soalan yang berikutnya bersama dengan rakan pendengar kita di talian ketika ini. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Assalamualaikum. Ya, Quran kita. Assalamualaikum. Baik, sekali lagi anda boleh tembusi talian kita. Mohon bersedia, kita bersiaran secara langsung ketika ini 0362051500. InsyaAllah untuk anda, ya boleh berkongsi juga soalan anda di Facebook IKIM FM. Kita berkongsi pada hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasrul Abdul Nasir. Tajuk kita hari ini, Mari Mencuri. Kita dah pun sebahagian masa dah kita kongsikan ya dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi saya nak raikan soalan dari rakan pendengar di waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, saya Faila. Ya. Saya nak tanya soalan kat Ustaz ni. Ya, sila. Saya nak tanya tentang tadi Ustaz dia kata yang bila kita tak ada ilmu tapi kita nak sampaikan kepada orang lain tu seolah-olah itu adalah macam nafsu je kan? Ya. So macam saya dengar apa yang Ustaz ataupun rancangan yang IKIM keluarkan, lepas tu saya nak sampaikan kepada anak ke, pada anak murid ke, macam mana tu? Okey. Baik, terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan. Soalan yang sangat baiklah. Bila mana Puan dah dengar ilmu tersebut, maka Puan dah dapat ilmu pada waktu tersebut. Jadi boleh sampaikan, tidak ada masalah. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Apa maksud balighu? Baligh maksudnya menyampaikan seperti mana yang dia dengar. Itu maksudnya. Jadi seperti mana yang Puan dengar pada hari ini, sampaikan seperti yang Puan dengar. Maksudnya tak perlu olah, tidak perlu untuk kita ni nak orang panggil tambah-tambah dan sebagainya. Maksudnya baligh, cuma menyampaikan. Seperti mana seorang tukang hantar barang, dia akan hantar barang tadi seperti mana yang dia terima. Macam tu jugalah kita bila mana menerima ilmu tersebut, kita sampaikan seperti yang kita dengar. Itu maksudnya. Jadi kita dah dikira menyampaikan apa yang telah kita dengar tu dengan baik, seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak dikira sebagai orang yang tidak semestinya kalau kita nak sampaikan tadi ni mesti kita ni cukup dulu ilmu. Itu kalau kata kita nak menjadi seorang yang menyampaikan kepada manusia, memberi petunjuk kepada manusia, dengan makna dia jadi ulama dan sebagainya. Maka yang itu perlukan masa yang panjang. Tapi dakwah ini ataupun kita sampaikan kebaikan tersebut kepada siapa saja. Tidak ada masalah, tidak ada had waktunya. Dan bila mana kita mendengar kebaikan tersebut dan kita faham betul-betul kebaikan yang kita dengar tadi ini dengan jelas, baru kita sampaikan. Jangan kita sampai dalam keadaan kita sendiri samar. Karena bila kita samar dalam penyampaian tersebut, bermaksud kita masih lagi tidak menyampaikan sebenarnya. Jadi kalau macam Puan dengar pada hari ini perbincangan kita tentang pemilih orang yang baik, mencuri akhlak mereka dan sebagainya, maka sampaikan kepada murid-murid kita, kepada kawan-kawan kita dan sebagainya. Itu adalah sangat baik dan itu dikira sebagai dakwah yang sangat sangat berkesan, kerana kita terus menyampaikan apa yang kita belajar. Maka Allah akan tambahkan ilmu kita lagi insya-Allah pada masa akan datang. Saya insya-Allah. Baik, kita raikan soalan berikutnya dari rakan pendengar kita di waktu ini. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Siti dari Seremban. Silakan teruskan dengan soalan. Dulu masa saya nak dara, saya bekerja di kedai jahit. Yang tokek jahit ni dia sangat kedekut dengan ilmu jahitan dia. Jadi saya ni mencuri-curi pandang. Adakah berdosa, Ustaz? Saya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga macam tu dia orang ni kadang-kadang dia orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepatutnya guru kalau dia tengok anak murid dia jadi lagi hebat daripada dia, akan rasa seronok. Jadi kalau kata dia tengok anak murid dia akan lagi hebat tetapi dia rasa tak seronok, ini bukan guru yang baik. Kalau dia buka pusat jahitan, kemudian orang datang belajar dengan dia sehingga orang ni boleh jadi
pakar dalam fashion dan sebagainya, patutnya dia berbangga dengan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana ini salah seorang murid aku. Seperti mana kita mengajar di sekolah, cikgu tetap di sekolah, tapi anak murid jadi doktor, anak murid jadi Perdana Menteri pun ada. Tapi cikgu tu di sekolah tu jugalah. Tidaklah cikgu tu pula kata, lah ni aku ganti jadi Perdana Menteri, aku ganti kamu jadi doktor. Tak, tetap cikgu jadi cikgu. Dan cikgu akan rasa bangga dengan perkara tersebut. Ini baru guru yang betul. Nah, seperti guru-guru kita di sekolah dan sebagainya kan. Kita anak-anak murid dah pergi ke macam-macam tempat dah. Dia tetap di situ. Tapi dia tetap berbangga dengan anak-anak muridnya. Jadi tak sepatutnya bagi guru tadi buat macam tu. Cuma perbincangan kita sekarang ni, yang Puan Siti tanya, boleh tak saya tengok benda-benda macam tu? Boleh tak saya mencuri-curi melihat pada ketika tersebut? Tidak ada masalah, kerana ilmu ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu ada satu cerita, ada seorang ulama yang mana dia mencuri-curi dengar ilmu yang mana dibacakan oleh Al-Imam Dabbusi. Al-Imam Dabbus ni, dia ni orang buta. Dia tiap-tiap malam dia akan masuk ke dalam masjid, dia akan kunci pintu masjid, dan dia akan baca kuat-kuat qawaid khamsah, 5 kaedah yang dibahaskan di dalam ilmu usul fiqh, dalam kaedah fiqhiyah. Al-umur bimaqasidiha, ad-darar yuzal, dibacakan itu. Ini semua orang-orang yang mengaji usul fiqh akan tahu cerita ni. Jadi seorang imam ni, dia masuk dalam masjid, dia duduk dalam lipatan sejadah. Dia balut badan dia dengan sejadah tu, kemudian dia duduk. Kemudian dia dengar, sebab apa dia orang bagi tahu Imam Dabbusi ini akan masuk ke dalam masjid dan dia akan ulang ilmu dia pada waktu malam. Siapa pun tak dengar. Maka dia masuk dan dia curi ilmu tersebut. Dan dia keluarkan dan dia tulis kitab pula apa yang dia dengar daripada guru tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Hal ini orang panggil mencuri ilmu. Dan apa ni, Allahumma salli ala Imam Abi Yaqub, Al-Imam Qadi Abi Yusuf, ketika dia meninggal, dia mewariskan hamba dia kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah. Kedua-dua murid Imam Abu Hanifah. Satu hari Muhammad bin Hasan Syaibani tanya kepada hamba perempuan ni, sepanjang kamu duduk dengan Abi Yusuf, apa yang kamu dengar ilmu daripada dia? Dia kata, saya tak dengar apa. Jadi satu dia selalu ulang. Dia kata apa? Sahmid daur saqit. Sahmid daur saqit. Daripada perkataan sahmid daur saqit tadi ni, maksudnya lebihan saham yang mana berulang itu akan digugurkan daripada warisan. Bila dengar tu je, saya tidak bahaslah masalah ni sebab ni masalah dalam mazhab Abu Hanifah. Cuma bila dia ulang tu, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani mengatakan, selepas aku dengar sahmid daur saqit tadi ni, selesai masalah yang hampir bertahun-tahun aku tidak selesaikan masalah tersebut. Tapi dengan satu perkataan tadi, alhamdulillah, dia kata aku faham terus masalah tersebut dan aku dapat selesaikan masalah tu dengan baik. Ini dalil kata apa ni? Ini orang panggil mencuri dengar. Curi dengar dan kemudian dia sampaikan kepada orang. Dan ada kemungkinan ada orang yang akan mengambil manfaat betul-betul dengan perkara tersebut. Jadi saya katakan kepada Puan Siti, tidak ada masalah, kerana ilmu yang diajarkan oleh guru tadi ni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hatta para ulama mengatakan ilmu jahitan dan sebagainya ilmu para nabi. Tak sepatutnya ilmu-ilmu ni disembunyikan. Ini ilmu para nabi. Katanya ilmu ni datang daripada Nabi Allah Idris alaihissalam. Hatta ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ni, ilmu berkenaan dengan ucapan, ilmu berkenaan dengan pertanian, ilmu berkenaan dengan jahitan dan sebagainya, semuanya diambil daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka ilmu ni ilmu milik nabi-nabi, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada masalah Puan mengambil ilmu tersebut, walaupun guru tadi tak tahu. Cuma doakanlah kebaikan kepada guru tersebut. Ini jangan kita lupa. Doakan, ya Allah berkatilah guru aku tadi, walaupun dia kedekut sedikit, tapi tak apalah, moga-moga Allah beri rahmat kepada dia, insya-Allah. Itu maksudnya. InsyaAllah. Baik, kita nak raikan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita di waktu ini. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Saya teruskan dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, sekali lagi anda boleh tembusi talian kita 0362051500. InsyaAllah kita berkongsi tentang tajuk kita, Mari Mencuri. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan tuan. Saya Muhammad daripada Hulu Kelang ni. Ya, silakan. Ya, sila Ustaz Muhammad. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan waktu bekerja. Kita mengambil masa waktu bekerja ni untuk kita, istilah yang seperti mencuri masa tu untuk kebaikan lah. Seperti macam kita berzikir, membaca Quran, tapi masa tu masa bekerja. Kemudian itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, apakah perlu kita menggantikan masa tersebut
dengan kita menambahkan masa bekerja kita. Ya. Itu soalan dia, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad. Saya kenal sangat Ustaz ni. Patut dia ketawa tadi. Baik. Ustaz Muhammad ni namanya Ustaz Zuhair. Nama Ini nama ni Ustaz menyamar. Okey, silakan. Ustaz Zuhair ni untuk jawapan Ustaz Zuhair lah. Bagi soalan Ustaz tadi berkenaan dengan orang yang curi pada waktu bekerja. Yang ni curi dengan masa dia untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang dia pandang kerja yang dia lakukan tadi ni itu bukan sebagai nau' minal ibadah, jenis ibadah. Sedangkan bekerja juga itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja yang dia lakukan, tanggungjawab yang dia buat itu juga adalah itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan sebagainya untuk keluarga, maka itu ibadah. Maka sepatutnya untuk dia tumpukan terlebih dahulu kepada kerja yang sepatutnya dia lakukan. Kemudian kalau selesai kerja tersebut dan ada waktu yang kosong, barulah dia melakukan ibadah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dia boleh curi masa, tidak ada masalah. Dan sebaiknya kalau kata seorang pekerja tersebut yang selalu kita dengar daripada orang-orang yang memberikan motivasi dan sebagainya, mereka kata ada satu sikap yang sepatutnya diambil oleh para pekerja, iaitu datang lebih awal dan balik lewat sedikit daripada masanya. Balik lewat sikit kerana apa? Kerana kita nak cover balik waktu yang kita mungkin ada terlepas pada waktu ketika mana dalam tempat kerja kita tersebut. Seperti mana kita dalam solat. Kalau kita terlupa dalam satu solat, dalam solat kita ni melakukan sunat-sunat yang hay'ah, sunat-sunat ab'ad maksudnya, bukan hay'ah, sunat ab'ad, sunat yang mana sangat besar kedudukannya sehingga boleh, kalau kata kita tertinggal sunat tersebut, maka kita disunatkan menggantikan dengan sujud sahwi. Maka begitu jugalah dengan ibadah kita yang lain. Kalau kata kita agak tertinggal sesuatu, maka kita gantikan, tutupkan kita punya ibadah tersebut dengan sesuatu yang akan menutup lompong-lompong yang ada, lompang-lompang yang ada di dalam ibadah kita tadi, dalam kerja-kerja kita yang kita buat. Sebab tu sebaiknya bagi pekerja kalau dia datang awal kemudian balik lewat. Jangan datang lewat kemudian balik tepat pada masa. Yang ni yang orang panggil selalunya tidak amanah dalam kerja dan sebagainya. Maka sepatutnya kita kena jaga perkara ni, kerana ini berkait dengan halal dan haram, berkait dengan rezeki yang berkat ataupun tidak. Maka ini akan membentuk jiwa peribadi kita dan ahli keluarga kita daripada menjadi orang yang tidak baik dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih banyak. Saya baik. Dan kita ada sedikit masa lagi, Ustaz. Mungkin Kak Nik dapat ambil satu lagi yang terakhir, soalan dari rakan pendengar kita sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum. Salam. Ya, teruskan. Siapa di sana? Nama saya Syahrin daripada Damansara. Silakan, Syahrin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan bila kita mengajar ilmu, contohlah macam ilmu matematik ke, ilmu sains ke, kepada orang ramai. Jadi kadang-kadang kita, ada orang berkata, kita jadi serba salah lah, maknanya kata, ini ilmu ni sepatutnya free je, bagi free je, kenapa kena bayar? Jadi padahal benda tu kita buat tu, orang kata untuk keperluan hidup kita lah kan, untuk menang nafkah kita kan. Jadi kita bersalah macam bab macam tu kan. Jadi macam mana tak boleh huraikan sikit? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah berkaitan dengan, terima kasih banyak pada Cik Syahrin. Ini masalah berkaitan dengan aqzil ujrah, maksudnya mengambil upah dengan ilmu yang kita ajarkan. Ulama berbincang tentang ilmu Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran, adakah kita boleh mengambil upah dengan mengajarkan Al-Quran? Ini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Para ulama kebanyakannya mengharuskan perkara tersebut, mengharuskan perkara tadi untuk kita mengambil upah dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau Al-Quranul Karim, ini kalam Allah Ta'ala yang sangat mulia pun, kita dibenarkan dalam syarak untuk mengambil upah, apatah lagi dalam ilmu yang lain. Tidak ada masalah untuk kita mengambil upah, cuma jangan berlebihan, itu yang maksudnya. Jadi berlebihan ni maksudnya macam mana? Mengikut kepada uruf, mengikut kepada keadaan setempat masyarakat pada ketika tersebut. Jadi kita sendiri boleh menilai perkara tadi, dan tidak salah, sepatutnya masyarakat tidak boleh menilai macam tu. Bila mana mereka minta untuk guru-guru ni mengajar, tiba-tiba mereka pula yang petikai tentang bila guru ni letakkan bayaran dan sebagainya untuk yuran dan sebagainya. Mungkin dia nak sediakan ada kertas kerja ataupun ada latihan-latihan dan buku-buku yang dia nak sediakan kepada mereka yang hadir. Jadi sepatutnya kena raikan perkara tersebut. Nampaknya kepada guru-guru kita yang mereka dah korbankan masa, maka kita korbankan apa yang kita ada untuk mereka. Jadi jangan kita harapkan keikhlasan daripada orang saja.
Ada orang zaman lah dia mengharap keikhlasan daripada orang lain, tapi dia sendiri tidak ikhlas. Dia harap kepada ustaz, dia kata ustaz kena ikhlas lah kalau nak berdakwah. Cikgu-cikgu kena ikhlas lah waktu mengajar. Tapi kita ni yang belajar kena ikhlas jugalah. Ikhlas untuk kita ni menerima ilmu tersebut, menghormati, memuliakan guru tadi dengan sebaiknya. Itu maksudnya. Cuma guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak boleh meletakkan sesuatu tu yang lebih daripada yang sepatutnya. Jadi kalau macam dalam agama ni, dalam ilmu agama ni, kalau kata saya agak kurang bersetuju sikit lah kalau ada guru-guru, para ustaz-ustaz ni ataupun penceramah-penceramah ni yang meletakkan harga untuk ceramah-ceramah mereka. Bukan kerana apa, kita nampak agak murah kalau macam tu. Jadi sepatutnya kita jangan bila orang telefon terus kita letak harga. Saya kalau nak panggil saya dalam berapa ribu, macam tu akan memburukkan suasana dan tidak elok pandangan manusia. Jadi kita ikhlas dalam menyampaikan, orang ikhlas dalam memberi, kita terima, insya-Allah Allah Taala akan bagi yang lebih daripada perkara yang kita harapkan tadi. Tapi kalau kita harapkan di dunia, yang kita dapatkan itu jangan kita dapatkan. Yang ini disebutkan oleh para ulama, disebutkan man ista'jala syai'an qabla awanih wa uqiba bihal manih. Siapa yang kalut, siapa yang terlalu kegapah-gapah untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada waktunya. Jadi kalau kita nak kebaikan yang lebih besar di akhirat nanti, maka kita harapkan dengan Allah Subhanahu wa taala balasan tersebut. Jadi kita ikhlaskan niat. Cuma penuntut ilmu, orang yang datang belajar, mereka juga kena ikhlas melayan, membantu, melayani guru-guru mereka tersebut. Jadi terima kasih banyak pada Cikgu Syahrin yang bertanya ni. Jadi kita katakan bahawa benda tersebut harus dan tidak ada masalah perkara tersebut. Abaikan dengan pandangan sebahagian masyarakat. Saya rasa tidak semua masyarakat pandang begitu. Hanya sebahagian saja yang masih berpandangan dengan pandangan yang agak sedikit jauh daripada kebenaran ni. Maka kita abaikan pandangan tadi. Kalau kita layan dengan pandangan tersebut, kadang-kadang seorang je buat keluar pandangan tadi, tapi seorang tu kita rasa macam 100 orang. Maka kita rasa lemah dan sebagainya. Abaikan. Abaikan dan kita buatkan kerja kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berkati. Wallahu a'lam. Saya baik. Kita dah sampai ke penghujung Ustaz perkongsian kita pada pagi ini. Masa berlalu begitu pantas sekali. Betul. Apapun, terima kasih banyak Ustaz bersama kita. Mungkin sebagai kesimpulan sebelum kita menutup perbincangan pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Kesimpulan kita pada pagi ini, insya-Allah kita bacakan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Rasulullah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr wa inna minan nas mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha lil khair أو مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه." Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada di antara manusia yang mereka ini menjadi kunci-kunci kepada kebaikan, dan mereka ini menjadi penutup-penutup kepada kejahatan. Dan ada di antara manusia yang mana mereka ini menjadi kunci-kunci kepada kejahatan, dan mereka menutup pintu-pintu kebaikan. Maka kata Nabi, "Fatuba liman ja'alallahu", berbahagialah, berseronoklah kepada orang-orang yang mana Allah Ta'ala jadikan mereka ini mafatiha lil khair, menjadi kebaikan, pintu, kunci-kunci kepada kebaikan, dan ala yadaih, dengan tangannya. Wa wailun liman ja'alallah, dan celakalah kepada orang-orang yang mana Allah Ta'ala jadikan mereka ini mafatiha lisyarr atau mafatiha syarr, kunci-kunci kejahatan, yang mana mereka ini menutup pintu-pintu kebaikan. Jadi kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sidang hadirin, sidang pendengar, maka kita kena pilih, kita ni yang mana satu. Adakah kita ini menjadi kunci kepada untuk membuka kebaikan kepada orang? Di mana saja kita datang, maka akan datang kebaikan ke tempat tersebut. Atau bila kita datang ke tempat tersebut, akan berlaku perpecahan di tempat tadi. Bila kita datang ke tempat tadi, maka masyarakat akan pandang sini sesama mereka. Bila kita datang ke tempat tersebut, orang akan jadi lagi berkasih sayang. Orang akan lagi rasa bahawa kami ni umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah orang yang baik, jadilah jalisus salih, jadilah orang-orang yang boleh untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Moga-moga kita bukan hanya mencuri sifat orang, tapi orang akan mencuri sifat kita. Jadi hari ini tajuk perbincangan kita tentang mari mencuri. Moga-moga bukan hanya kita yang mencuri, tapi kita juga dicuri sifat yang ada pada kita untuk melakukan kebaikan. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan, man dalla ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjuk kepada kebaikan, dia seolah-olah orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau orang mencuri kebaikan kita,
orang mencuri akhlak yang ada pada diri kita, orang itu beramal dengan akhlak tersebut, maka kita juga akan mendapat tempias pahala tersebut, dan kita akan dapat pahala tersebut tanpa berkurang sedikit pun daripada apa yang orang tu lakukan. Kalau kita menunjukkan kepada kejahatan, maka kita juga akan menumpang kejahatan tersebut. Jadi jaga-jaga, moga-moga kita menjadi orang-orang yang menjadi petunjuk kepada kebaikan, meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salihin, para anbiya, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka-mereka inilah sepatutnya kita jadikan sebagai teman kita. Kerana tu kata kata para ulama, ara kulla man alhaka an kasbi ta'atin aduwa wa in kana sadiqal musafiya. Kata mereka, aku melihat setiap orang yang menjauhkan kamu daripada ketaatan kepada Allah, ini adalah musuh yang sepatutnya kamu ambil mereka sebagai musuh, kerana mereka menjauhkan kamu daripada Allah. Wa in kana sadiqan musafiya, walaupun dia adalah saudara yang paling kamu kasih, walaupun dia orang yang paling kamu pilih dia untuk menjadi kekasih kamu. Jadi kita kena tengok, kita kena lihat, kena nilai diri kita khususnya pada hari Jumaat ni, untuk kita ambil teman yang baik. Moga-moga kita dapat mengambil kebaikan pada hari tersebut, pada perbincangan yang kita bincang pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada yang berbagi, Ustaz Muhammad Nasrul Abdul Nasir. Untuk anda, terima kasih juga sertai perbincangan kita pada hari ini dan juga mendengar rancangan tarbiyah. Assalamualaikum.